Shalom Bapak Ibu Komisi Kaleb, GKY Puri Indah, dan juga saudara seiman, rekan-rekan lansia dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur kembali kita mengadakan persekutuan pada saat ini dan di saat-saat penuh dengan pergumulan karena pandemi yang tidak kunjung berakhir. Biarlah ketika kita bersekutu di dalam nama Tuhan, kita mengingat Dia adalah gembala kita yang mengasihi dan senantiasa menjaga kita. Daud ribuan tahun yang lalu sudah mempunyai iman yang sedemikian kuat kepada Allahnya. Dan dia menuliskan sebuah pernyataan iman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam segala kondisi, Daud percaya itulah yang dia alami. Maka biarlah pada saat ini kita pun mau menyanyikan pujian berdasarkan dari iman Daud yang boleh menjadi iman kita semua. Kita naikkan pujian Tuhan adalah gembalaku. Bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, dengan iman kami mau mengatakan bahwa kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau menjaga kami setiap saat, Engkau menuntun kami, Engkau memberikan apa yang kami perlukan sehingga kami tidak kekurangan. Dan bahkan di saat-saat yang kami rasakan sebagai saat yang kelam dan gelap, kami merasakan ada bahaya dan ada hal-hal yang membuat kami merasa takut dan gentar. Maka Tuhan menyatakan perlindungan dan penjagaan-Mu seperti gembala yang membawa gada dan tongkat untuk melindungi kami dan menuntun kami ke tempat yang aman. Kami aman bersama-Mu, kami tenang bersama-Mu. Biarlah di dalam persekutuan kami seperti saat ini, ketika kami mau bersekutu dengan rekan-rekan saudara seiman, dan juga tentunya dengan Engkau sendiri yang akan menyampaikan firman melalui hamba-Mu. Biarlah kami boleh merasakan keindahan persekutuan dan janji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati persekutuan ini, biarlah setiap kami boleh mengikuti dengan baik, dengan penuh sukacita dan semangat, dan kami boleh diberkati, kami diubahkan menjadi orang-orang yang kuat sebagai murid-murid Tuhan Yesus selama hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah lama mungkin kita menjadi murid Kristus. Mungkin juga ada yang baru mengenal Yesus dan sekarang ini di dalam perjalanan untuk bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Kalau kita adalah murid yang yakin dengan guru yang mengajar dan menuntun kita, maka kemanapun guru kita pergi, kita mau ikut.
Karena kita tahu mengikut guru kita jauh lebih aman daripada kita pilih jalan kita sendiri. Sebelum kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan, mari kita naikkan pujian. Ikut Yesus, tempuh jalan yang datar, yang nyaman maupun yang bahaya. Aku mau tetap ikut Yesus. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们要感谢赞美你的恩典， Bapa dalam surga, kami bersyukur memuji akan anugerah-Mu. 因为你过去的看顾与保守， Kami bersyukur akan pemeliharaan dan perlindungan-Mu. 让我们能够平安度过了以上的时日。 Dan kami boleh melewati hidup kami dengan penuh damai sejahtera daripada Tuhan. 让我们今天能够聚集在一起，一同要聆听主你的话语。 Dan membawa kami pada hari ini untuk boleh mendengarkan akan firman Tuhan. 求主你自己的圣灵与我们同在。 Biarlah Engkau sendiri yang beserta dengan kami. 求主你帮助你两位仆人， Dan tolonglah kami berdua yang melayani Tuhan. 让我们能够把主你的道来传开， Sehingga kami bisa menyatakan isi hati Tuhan. 也让听的能够明白主你的真理。 Dan setiap kami yang mendengar, biarlah boleh memahami firman-Mu, kebenaran firman-Mu ini. 听我们的祷告， Dengarlah doa kami. 奉主耶稣基督的名求， Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 各位主内弟兄姐妹，大家平安。 Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Shalom. 今天我们要思想一个主题，就是基督门徒成长的特征。 Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema ciri-ciri murid Kristus yang bertumbuh. 我们一起看圣经约翰福音第14章第15节。 Kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. 我要读给大家听。 Akan 你 dibaca, 们若爱我，就必遵守我的命令。 akan dibacakan bahasa Indonesia. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 什么是门徒？ Apa itu murid? 门徒其实它的意思就是学生， Arti murid adalah seorang siswa. 但是呢，门徒呢有更深的一个含义， Tetapi arti murid ini memiliki makna yang lebih dalam, 就是指那些人跟随一个老师而学习，成为他的门徒。 yaitu seorang murid yang mengikuti gurunya belajar dan menjadi muridnya. 所以呢，基督门徒呢，就是那些跟随耶稣基督的而学习他所教导的人。 Maka murid Kristus itu adalah mereka yang mengikuti Yesus Kristus dan mengikuti ajarannya. 那么什么是成长呢？ Apa itu bertumbuh? 成长呢，就是不断的增加在量与质，直到完美。
Bertumbuh adalah meningkatnya secara kuantitas dan kualitas secara terus-menerus. 在这个质方面呢，就是我们的肉体、我们的体力越来越增加。 Jadi secara kuantitas itu kita terus-menerus bertumbuh mencapai kesempurnaan. 如果是在量方面呢，我们就是在我们的属灵方面不断的增长。 Jadi di dalam pertumbuhan rohani kita terus bertumbuh. 那么，基督门徒成长的意思就是我们要不断的跟随耶稣基督。 Arti murid Kristus adalah seseorang yang terus-menerus mengikut Yesus. 在量与在质方面不断的成长，直到完美，成为他的门徒。 Dan secara kuantitas dia terus-menerus bertumbuh sebagai murid Kristus. 成长是必须的， Bertumbuh itu adalah sebuah keharusan. 一个人不能成长呢，一定他有毛病。 Kalau seseorang tidak bertumbuh, maka dia punya penyakit. 我们这些年老的、年长的， Kita yang usianya sudah tua, 当然不能在这方面不断的成长了， tentu saja kita tidak dapat bertumbuh secara kuantitatif. 因为我们的体力有限啊。 Karena secara tubuh kita ada kelemahan. 但是我们能够在我们的属灵方面、以信心方面呢，不断的成长。 Tetapi kita harus bertumbuh secara rohani dan di dalam iman kita. 好像一棵树呢，它不断的能够成长，然后能够多结果子。 Sebuah pohon yang baik, pohon itu pasti akan bertumbuh dan kemudian dia akan menghasilkan banyak buah. 照样的，如果一个属灵的基督徒呢，他到老的时候也不断的能够在属灵方面多结果子。 Seorang murid yang memiliki kerohanian yang baik, maka sampai dia tua pun pasti menghasilkan banyak buah rohani. 正如诗篇92篇14节告诉我们， Di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-15, 他们年老的时候仍要结果子，要满了枝酱而长发青。 pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 所以呢，无论男女老少呢，若活在基督里，他一定会成长的。 Jadi apakah dia seorang pria atau wanita, tua muda, kalau dia hidup di dalam Kristus dia pasti bertumbuh. 那么，什么是基督门徒成长的特征呢？ Kalau begitu apa ciri-ciri murid Kristus yang bertumbuh? 那第一呢，我们必须从约翰福音14章15节那里看，我们一生要爱我们的耶稣基督。 Dari Yohanes 14 ayat 15 yang kita baca bahwa kita harus mengasihi Tuhan kita sepanjang hidup kita. 为什么呢？ Mengapa? 因为他是我们的好的老师。 Karena dia adalah guru kita yang baik. 然后呢，我们若是一个好的学生呢，我们也一定要爱我们的老师。 Dan seorang murid yang baik pasti mengasihi gurunya. 因为我们明白老师的功劳。 Karena kita tahu, mengerti akan jeripaya guru kita. 他们付出代价，用爱心与忍耐来教导他的学生。 Karena guru kita banyak membayar harga di dalam mengajar kita. 另一方面呢，我们的老师呢，他先爱他的学生。 Satu sisi bahwa guru kita itu sangat mengasihi kita, murid-muridnya. 正如在约翰福音第3章16节告诉我们呢，他就是上帝呢，先爱我们。 Di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, dia terlebih dahulu mengasihi kita. 他拯救我们脱离罪恶， Dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa 成为他的儿女。 dan menjadikan kita anak-anaknya. 我们也应该要爱我们的主耶稣基督， Karena itu kita pun juga harus mengasihi Tuhan kita. 因为他已经受了很多的苦，比我们受的更多。 Karena dia menerima semua penderitaan jauh lebih besar daripada kita. 我们对上帝的爱应该越来也越多。 Kasih kita kepada Tuhan harus lebih dan lebih besar lagi. 若是为他受苦，那个也是应该的。 Karena kita menderita, bagi dia pun itu sesuatu hal yang layak.
因为他不单单爱我们， Karena dia bukan hanya mengasihi kita, 他也爱我们家里的人， tetapi dia juga mengasihi anggota keluarga kita. 他也知道我们的需要与我们的要求。 Dia juga mengetahui apa yang kita perlukan. 正如罗马书第8章35节与37节告诉我们， Roma 8 ayat 35-37 memberitahu kepada kita, 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难么？是困苦么？是逼迫么？是饥饿么？是赤身露体么？是危险么？是刀剑吗？37节，然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。 siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 所以我们不要因着有病呢，我们就不爱我们的耶稣。 Jangan sampai karena kita ada memiliki penyakit maka kita tidak mengasihi Dia. 或者我们因着有很多的苦难、痛苦呢，而我们不相信上帝。 Atau karena kita memiliki banyak kesulitan maka kita tidak mengasihi Dia. 正如保罗一信主之后，受到了很多的压力、很多的苦难， Paulus kalau kita lihat dia banyak menerima kesulitan 但他仍然依靠上帝的能力来面对这个苦难。 tetapi dia mengandalkan kasih Tuhan untuk menghadapi semua kesulitan dan masalah itu. 他对耶稣的爱没有改变。 Kasihnya kepada Tuhan Yesus tidak berubah. 这里会告诉我们呢，在任何的环境呢，我们与上帝的爱不可以隔绝的。 Di sini memberitahukan kita kebenaran bahwa di dalam segala situasi kita, kasih kita kepada Tuhan tidak berkurang. 我明白，在这个新冠肺炎的时期里， Kita di dalam masa pandemi yang menakutkan ini, 很多人在生病， banyak orang yang menjadi sakit, 有的人离开世界， banyak orang yang meninggal. 也许他们是我们的亲朋戚友， Mungkin itu juga adalah orang-orang yang dekat dengan kita, 我们的亲属。 saudara-saudara kita. 但是，是否我们还是要爱我们的耶稣？ Tetapi kita harus tetap mengasihi Kristus. 我们年老的当然在肉体上很软弱， Di dalam hidup kita yang tua yang semakin lemah, 有很多病， ada banyak penyakit. 也许在我们的家庭有很多问题， Mungkin juga di dalam keluarga kita ada banyak masalah. 在经济上的问题。 Mungkin ada masalah keuangan. 但是呢，圣经告诉我们不要因着这一些呢，我们就离弃了上帝。 Tetapi Alkitab memberitahukan kita karena hal-hal ini jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. 我们也不要因着有病痛呢，我们就离开了爱我们的上帝。 Jangan sampai karena ada penyakit jadi membuat kita meninggalkan Tuhan. 这就是我们年老的成长的特征。 Inilah ciri-ciri orang tua yang bertumbuh. 当面对现实的时候， Pada waktu menghadapi kenyataan, 我们不要逃避现实， kita jangan menghindari kenyataan. 我们用信心、用爱心不断的来面对这个事实。 Kita dengan iman kita menghadapi segala sesuatu. 我们的信心永不动摇。 Iman percaya kita selamanya tidak goyah. 我们在家庭中，我们留下榜样给我们的子孙。 Di dalam keluarga kita, kita memberikan teladan kepada anak dan cucu kita. 让他们也能够爱我们的耶稣基督。 Membawa agar mereka juga dapat mengasihi Yesus yang mengasihi kita. 第二方面， Hal kedua, 一生遵守上帝的命令， yaitu seorang murid yang mentaati perintah Tuhan sepanjang hidupnya, 就是遵守他的话语。 yaitu menaati perintahnya, perkataannya. 虽然现在我们年纪老迈，很难的走动， Meskipun kita sulit untuk bergerak, 但是我们可以多听圣诗，多听上帝的话。 tetapi kita dapat banyak mendengarkan nyanyian pujian, banyak mendengarkan firman Tuhan, 或者我们能够听一些的讲道， atau kita dapat menonton beberapa khotbah yang baik. 这些能够帮助我们在灵命造就我们， Hal ini dapat membantu kita di mana kita dibangunkan secara rohani 更新我们的生命。 dan terus memperbaharui hidup kita.
上帝借助很多诗歌呢，或者上帝的话语呢，来赐给我们，帮助我们。Melalui lagu pujian, melalui firman yaitu Tuhan menolong kita. 这就是我们年老的成长的特征。 Inilah ciri-ciri orang tua yang bertumbuh. 中国有一个俗语， Ada pepatah Chinese yang mengatakan, 人老呢心不老。 tubuh boleh tua tetapi hati tidak tua. 人老是必须的， Orang menjadi tua itu pasti. 这是现实。 Ini kenyataan. 但是我们心灵不可以老。 Tetapi hati kita tidak boleh menjadi tua. 我们了解我们肉体上的力量越来越衰弱。 Kita mengerti bahwa secara tubuh ini kita makin lama menjadi lemah. 但是我们当依靠上帝的话语的时候，我们的灵性呢越来越坚强。 Tetapi semakin kita bersandar kepada Tuhan, kerohanian kita itu makin bertambah kuat. 因为有圣灵的帮助。 Karena Tuhan menolong kita. 另一方面呢， Satu sisi yang lain, 我们知道上帝的话是蛮有力量、有安慰。 kita tahu bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kekuatan dan penghiburan. 当我们忧伤的时候， Pada waktu kita sedih, 上帝的话能够安慰我们； firman Tuhan menghibur kita. 当我们软弱的时候， Pada waktu kita menjadi lemah, 上帝的话能够刚强我们。 firman Tuhan itu dapat menguatkan kita. 上帝的话能够使我们能够在他的真理里面不断的成长。 Firman Tuhan itu dapat menolong kita untuk terus-menerus menjadi kuat. 我们能够见证上帝的作为， Kita dapat menyaksikan akan perbuatan Tuhan, 这就是我们年长的成长的特征啦。 dan inilah yang menjadikan kita seorang murid Kristus. 有一首诗歌呢，就是主操我驮，在圣教诗歌第238首。 Ada sebuah lagu di dalam KPPK, yaitu KPPK nomor 238, Yesus Juru Selamatku dan Pemanduku. 上帝的话好像指南针， Firman Tuhan itu seperti kompas. 它能够引导我们应该走的道路。 Dia dapat menolong kita bagaimana kita berjalan, 面对一些的风浪， menghadapi segala sesuatu. 有时候呢，上帝呢允许我们在风浪当中呢面对而生活。 Ada suatu waktu di mana firman Tuhan itu menolong kita di dalam menghadapi segala sesuatu. 但他的话语是我们的指南针。 Tetapi firman Tuhan itu adalah kompas bagi kita. 所以好像一只船呢，用这个指南针来面对这个方向而走。 Ibarat kita seperti kita di dalam kapal menggunakan kompas itu menghadapi segala sesuatu. 诗篇第1篇第2节， Mazmur 1 ayat 2, 唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。 Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 喜爱律法的人就是敬畏上帝的人。 Orang yang bertumbuh itu ialah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. 我喜欢一首诗歌，题名叫《奇异恩典》。 Musa sangat menyukai sebuah lagu yaitu Amazing Grace. 这是由John Newton 牧师所写的。 Itu ditulis oleh pendeta John Newton. 他年轻的时候是一个大罪人， Pada waktu dia muda dia adalah seorang penjahat. 但上帝的爱呢，吸引了他成为上帝的仆人。 Tetapi kasih Tuhan itu menangkap dia dan mengubah dia, 生命有很大的改变。 memberikan perubahan yang besar kepadanya. 在里面的歌词， Di dalam syair lagunya 他说：“前我世上， mengatakan dulu saya hilang, 今被寻回， tetapi ditemukan. 瞎眼今能看见， Dulu tidak melihat, 今能看见。 sekarang bisa melihat. 他看见了上帝的大爱， Dia melihat akan kasih Tuhan. 所以他一生遵行上帝的话语， Dan dia seumur hidupnya mentaati firman Tuhan 成为多人的祝福。 dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. 第3点， Yang ketiga, 我们一生要结出好的果子。 kita harus terus berbuah.
果子有好，但是有的一些是坏的。 Ada buah yang baik tetapi ada juga buah yang tidak baik. 好的树当然结出好的果子， Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. 坏的树当然结出坏的果子或者烂的果子。 Pohon yang jelek pasti menghasilkan buah yang jelek atau busuk. 好的父母亲呢，能够培养出好的孩子。 Orang tua yang baik dia pasti bisa membesarkan anak dengan baik. 就是坏的父母亲呢，肯定是造出坏的儿子。 Orang tua yang jelek dia pasti membesarkan anak-anak yang jelek. 怎么样成为好的父母亲呢？ Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik? 我们就是一生要遵守上帝的话语。 Kita seumur hidup mau mentaati firman Tuhan. 正如约翰福音15章第8节告诉我们：你们多结果子，我父就因此的荣耀，你们也就是我的门徒了。 Yohanes 15 ayat 8 memberitahukan kita dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. 这节经文告诉我们， Bagian ini memberitahukan kepada kita, 我们的年纪虽然老迈， meskipun usia kita sudah lanjut, 我们应该也要多结果子， tetapi kita harus tetap menghasilkan buah, 就是结出属灵的果子、圣灵的果子。 yaitu buah roh. 正如保罗在加拉太书第5章22、23节告诉我们。 Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 memberitahu kita, 圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。 tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 这2节的经文告诉我们， Bagian ini memberitahu kepada kita, 我们知道圣灵的果子就是人在生活当中呢，要活出基督的样式。 di mana kita di dalam kehidupan kita bisa menunjukkan menjadi serupa dengan Kristus. 这里的果子呢，保罗写是单数的， Buah yang ditulis oleh Paulus di sini adalah buah tunggal, satu. 表示就是9样的果子呢是整体性的， Menunjukkan 9 jenis yang bersifat holistik atau menyeluruh. 不是9粒果子。 Bukan 9 macam buah. 就是圣灵的属灵的果子呢，是由圣灵来带领成长的。 Buah roh di sini adalah karya Roh Kudus yang pimpin dan yang terus tumbuhkan. 所以，我们这个年老的人，我们可以在我们的生活里面不断的结出属灵的果子。 Kita yang dari lahir sampai tua, kita tetap dapat menyatakan buah roh di dalam kehidupan kita. 在家庭中有好的见证， Di dalam memiliki kesaksian baik di dalam keluarga. 我们有爱心，有喜乐， Kita memiliki kasih dan sukacita. 我们有和平，我们有忍耐。 Kita memiliki damai dan kesabaran. 这样的生活能够使上帝得着荣耀。 Kehidupan yang seperti inilah yang dapat memuliakan Tuhan. 让家人看见我们的个性，能认识我们的耶稣基督。 Sehingga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan melihat perbuatan baik kita, 那么我们就是耶稣的门徒了。 dan maka kita disebut adalah murid Kristus. 正如约翰福音第13章35节告诉我们， Di dalam Yohanes 13 ayat 35, 你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。 dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 这也是门徒最重要的一个特征。 Ini adalah hal yang harus dimiliki seorang murid Kristus yang bertumbuh. 有2个家庭， Ada 2 keluarga. 那一个呢，2个老人家天天在家里吵架。 Ada 2 orang tua yang tiap hari bertengkar di rumah. 使他们的儿女们不想与他们沟通， Anak-anak mereka tidak mau berkomunikasi dengan mereka. 连邻居也很讨厌他们。
bahkan tetangga pun membenci mereka. 但是呢，另外一个家庭呢， Tetapi ada satu keluarga lainnya, 有2个老人家，他们恩恩爱爱在一起， ada 2 orang tua yang hidup saling mencintai 过一个美满的生活。 dan mereka melewati hidup dengan bahagia. 而你们都很喜欢靠近他们， Anak-anak sangat menyukai mereka, 邻居们也很喜欢与他们在一起。 bahkan tetangga pun menyukai mereka. 为什么呢？因为他们见证活出生命的意义。 Mengapa? Karena mereka benar-benar menunjukkan akan kesaksian hidup mereka. 有一首流行歌曲 Ada sebuah lagu populer, 就是最温暖的地方还是家。 tempat paling nyaman adalah keluarga. 温暖的家庭一定是爱的家庭， Keluarga yang hangat pasti tentunya adalah keluarga yang penuh kasih. 因为在爱里面能够彼此相爱。 Karena di dalam saling mengasihi, dalam kasih itu saling menghormati, 我们彼此尊重，彼此关怀， saling menghormati satu sama lain. 这就是基督门徒成长的特征啊！ Ini adalah ciri-ciri murid Kristus yang bertumbuh. 我们不能在量方面增长， Kita tidak bisa tumbuh di dalam kuantitas, 但我们年长的能够在这方面不断的成长。 tetapi kita harus menjadi orang tua yang tumbuh di dalam kualitas. 人生呢，最幸福的就是能改变自己， Kehidupan paling bahagia adalah bisa mengubah diri kita sendiri, 更新我们的信心， terus mengubah iman kita, 改变我们的生命， mengubah kehidupan kita. 就是我们门徒的特征啦。 Ini adalah ciri-ciri seorang murid. 我曾经看一幕这个少林寺的电影， Musa sering melihat akan pertunjukan Shaolin. 当那些少林的门徒呢毕业之后， Pada waktu murid-murid Shaolin itu tamat, 准备下山到人群啊， mempersiapkan diri mereka turun ke masyarakat, 他们的师父吩咐他们说 guru mereka kepada para muridnya berkata, 你们要记住啊， kalian harus ingat, 也许有一天 mungkin pada suatu hari, 这个少林呢会被外人来毁坏， mungkin 焚烧 suatu 毁 hari 坏。 ada orang-orang dari luar yang mau membakar Shaolin ini, 但他们呢不能毁坏你们的所学的功夫与知识。 tetapi kalian tidak boleh menggunakan ajaran kungfu kalian untuk membalas mereka. 你们不可以以恶报恶， Kalian tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan 让外来的人看见你们是少林的门徒。 dan membiarkan orang-orang melihat bahwa kalian adalah murid-murid dari Shaolin. 我们基督徒也是如此。 Kita sebagai murid-murid Kristus juga harus demikian. 圣经告诉我们， Alkitab memberitahu kepada kita, 我们到老了也会结果子， kita sampai tua pun kita terus berbuah. 我们就是基督的门徒啦。 Kita adalah murid-murid Kristus. 愿上帝的话不断的帮助我们过一个多结果子的门徒。 Kiranya firman Tuhan ini terus menolong kita menjadi murid yang berbuah banyak. 我们到老的时候， Pada waktu kita menjadi tua, 是否我们的儿子或者孙子们呢，很喜欢与我们在一起？ para cucu-cucu kita sangat suka bersama-sama dengan kita, 想念我们， merindukan kita, 问候我们， menanyakan kondisi kalian, 这就是我们所结出的属灵果子。 dan inilah adalah hasil dari berbuah kita. 愿上帝祝福我们， Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. 阿门。 Amin. 我们一起祷告， Mari kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你的恩典， Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. 谢谢主你的话语， Terima kasih akan firman-Mu, 因为你的话语是我们脚前的灯，是路上的光。 karena firman-Mu itu adalah pelita bagi penuntun bagi hidup kami. 求主你帮助我们， Kiranya Tuhan boleh menolong kami, 让我们能够成为基督门徒。 biarlah kami boleh menjadi murid Kristus. 求主你祝福你的话语， Kiranya Tuhan boleh memberkati firman-Mu 也祝福我们每位听的。 dan memberkati setiap kami yang mendengar. 奉主耶稣基督的名祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.
愿上帝祝福你们。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita ucap syukur kepada Tuhan bahwa di dalam kondisi demikian Komisi Kaleb Puri Indah masih bisa tetap menyelenggarakan persekutuan Kaleb ini. Dan kita ucap syukur Tuhan memimpin persekutuan ini berjalan dengan baik, ya, dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Saat ini saya ingin memberi sedikit pengumuman. Yang pertama yaitu persekutuan Komisi Kaleb akan mengalami perubahan jadwal persekutuannya, di mana mulai bulan depan yaitu bulan Agustus, Komisi Kaleb Puri Indah akan menyelenggarakan persekutuannya di setiap hari Jumat pagi jam 10 pagi, di Jumat yang ketiga. Jadi ada perubahan, ya. Jadi saya harap Bapak-bapak Ibu-ibu bisa nanti mengikutinya, ya, bukan di hari Kamis lagi, tapi di hari Jumat jam 10 pagi. Tentu sebelumnya kami pengurus akan memberitahu melalui grup WA. 各位主内弟兄姐妹，我们这个部立加了团契呢，有一点改这个团契的时间。我们从下个月开始，我们的团契就是要在每逢第3周的拜五早上10点，呀，每个第3周的拜五早上10点，我相信大家都已经知道了。Selanjutnya yaitu di dalam kondisi pandemi ini, tentu saya sebagai pembina mengharapkan setiap kita tetap jaga kesehatan dengan baik. Oke, ya, kita betul-betul harus mengikuti semua protokol kesehatan ini. Ya, kalau di antara kita yang ada mengalami sakit ataupun ada masalah, boleh cepat-cepat hubungin ke gereja, biar nanti dari hamba Tuhan ataupun dari staf gereja bisa untuk membantu. 各位主内弟兄姐妹，因着这个新冠肺炎的这个缘故越来越严重，我希望我邀请各位，我们能够好好的保重我们的身体，保重我们的这个健康。若是有弟兄姐妹有一些需要教会来帮忙的，你们可以打电话来这个教会。我的报告就到此为止。Demikian pengumuman saya pada hari ini. 谢谢。我们一起祷告。天父上帝，我们要满心感谢赞美你的恩典，感谢主，你过去看顾与保守，让我们能够平安直到今天。我们更感谢你，在这个困难的时期里，你的爱永远长存，你的恩典够我们用。主啊，在这时刻，我们为着7月份的弟兄姐妹他们生日的，我们也向你感恩。主啊，我们感谢主，你过去带领看顾保守他们，直到他们生日，在他们欢喜的时刻里，我们相信你要坚固他们的信心，保守他们的心怀意念。我们更相信的，上帝一定会带领他们前面的道路，他们所需要的都求主你自己供应给他们。在这时刻，我们也为着那些在病痛当中的弟兄姐妹，身体软弱的，或者他们在家里有一些的困难的，有一些遇到不稳定的时期，主啊，求主你可怜他们，求主你自己帮助他们，愿你的圣灵安慰他们，坚固他们的信心，来面对这些的困难，面对这个疾病。谢谢主，你听我们的祷告。Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di saat-saat pandemi COVID-19 yang begitu berat, yang begitu menakutkan, kami melihat Tuhan tetap memelihara setiap kami. Di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin beberapa anggota jemaat, anggota Kaleb melewati ulang tahun mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan memelihara mereka, menjaga kesehatan mereka, melindungi iman mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya
Tuhan akan terus memimpin perjalanan hidup mereka di masa-masa yang akan datang. Di saat mereka lagi mengalami kesulitan, Tuhan tolonglah mereka. Dikala mereka sedih, Engkau hibur mereka. Dikala mereka merasa lemah, Engkau menguatkan mereka. Teguhkan iman mereka untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Di saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk anggota Kaleb kami yang sakit. Khususnya mengalami kesedihan karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Tuhan, kami hanya mohon Roh Kudus, Roh penghibur, menghibur mereka, menguatkan iman mereka, memberi damai sejahtera di dalam hati pikiran mereka. Tuhan, kasihanilah mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起领受上帝的祝福， mari kita terima berkat Tuhan。但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。Kiranya cinta kasih Allah Bapa yang tak berkesudahan, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penyertaan dan pimpinan serta kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.